Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembentang pertama, Sharifah Nur Kistin binti Said Abdullah, dan pembentang kedua, Siti Nur Aini binti Ismail, akan membicarakan berkenaan dengan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Kami dari PING 1 Pendidikan Islam PDPP Jun 2021. Ini adalah berkenaan dengan isu ketidaksamaan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Apa yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan populasi di Malaysia, definisi, dan kami akan kupas juga berkenaan dengan isu-isu. Pertama, bahasa dan kemahiran berkomunikasi. Kedua, layanan guru terhadap murid. Ketiga, kaum. Keempat, pencapaian akademik. Kelima, lokaliti sekolah. Dan di sebalik isu-isu yang timbul ini, kami masukkan berkenaan dengan cadangan ataupun langkah-langkah bagi menangani isu-isu ini. Kesimpulan rujukan juga kami bekalkan di dalam pembentangan ini. Ini adalah populasi di Malaysia. Mengikut Perangkaan Demokrasi Malaysia, penduduk Malaysia pada suku tahun pertama 2021 dianggarkan 32.75 juta, meningkat 0.4% berbanding suku tahun pertama 2020 iaitu 32.62 juta. Dan penduduk warga negara mengikut kumpulan etnik, penduduk Bumi Putera di Malaysia sebanyak 20.9 juta, 69.7%, penduduk bangsa Cina di Malaysia 6.7 juta, 22.5%, penduduk bangsa India di Malaysia 2.0 juta, 6.8%, dan penduduk bangsa lain-lain di Malaysia sebanyak 0.3 juta iaitu 1.0%. Dan mengikut Perangkaan Demokrasi di Malaysia pada tahun 2021 adalah meningkat sebanyak 0.4% dibandingkan dengan Perangkaan Demokrasi Malaysia pada tahun 2020. Kepelbagaian populasi di Malaysia ini telah menyebabkan berlakunya kepelbagaian sosial budaya. Baiklah, ini pula definisi. Apa itu isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah? Kita akan mengetahui berkenaan dengan apa itu ketidaksamaan. Ketidaksamaan ialah perihal sifat keadaan yang tidak sama. Sosial iaitu kata kawalan yang menunjukkan kepada perkaitan tentang faktor sosial atau kemasyarakatan. Budaya ialah tamadun ataupun peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi. Sosial budaya pula ialah sesuatu nilai yang berlaku dalam sesebuah masyarakat yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Ini dipetik dari Kamus Dewan edisi keempat. Baiklah, kami akan mengupaskan berkaitan isu-isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah dan cadangan ataupun langkah-langkah mengatasi isu-isu tersebut. Isu pertama adalah berkaitan penguasaan bahasa dan kemahiran berkomunikasi. Di sebalik isu ini terdapatnya murid sukar memahami pelajaran kerana pertembungan dialek yang pelbagai dalam bilik darjah keliru dengan arahan yang diberikan oleh guru. Ini bermaksud
Murid sukar untuk memahami pengajaran guru di dalam kelas akibat tidak memahami bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Murid yang kuasai dialek ataupun bahasa ibunda mereka sering di rumah akan menghadapi masalah dalam pelajaran di sekolah. Adapun isu di sebalik bahasa dan kemahiran berkomunikasi ini menyebabkan salah faham dalam komunikasi. Ini kerana guru kekurangan mengetahui kosakata dialek ibunda hingga menyebabkan guru untuk menerjemahkan, menyebabkan kesukaran kepada guru untuk menterjemahkan kepada murid dalam bahasa Melayu apa yang ingin disampaikan. Ini bermaksud guru menghadapi kesukaran untuk menterjemahkan kepada murid maksud sesuatu perkataan kerana kekurangan kosakata dialek ibunda. Murid pula beranggapan guru menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa ibunda mereka, sedangkan guru mengajar dengan menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu. Baiklah, di sebalik isu bahasa dan kemahiran berkomunikasi, terdapat cadangan dan langkah-langkah untuk menangani isu ini. Melalui Keadaan Akhbar, penguasaan bahasa Melayu di sekolah perlu diperkasakan keperluan memertabatkan bahasa Melayu. Jadi, cadangan pertama yang perlu guru ambil cakna ialah guru dan murid perlu menggunakan bahasa standard bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah dan bilik darjah. Guru juga perlu membentuk kefahaman murid tentang bahasa iaitu bahasa Melayu. Membudayakan aktiviti membaca bagi melatih kefahaman dan penggunaan bahasa standard. Ini bermaksud guru memainkan peranan penting memberi pendekatan komunikasi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, ini merupakan isu kedua. Ketidaksamaan kepelbagaian sosial budaya di sekolah iaitu berkenaan layanan guru terhadap murid. Amanah yang diberi kami tak persiakan. Apa yang kami janji tunai tetap kami tunaikan. Kami guru Malaysia berikrar dan berjanji mendidik dan memimpin putera-puteri negara kita. Ini adalah layanan positif guru. Guru sebagai pengasuh, guru sebagai pendidik. Ini menunjukkan ketanggungjawabkan guru terhadap murid memberi layanan yang positif. Guru Malaysia antara pendidik paling berdedikasi di dunia dan ini merupakan kajian Cambridge Assessment International Education yang menunjukkan guru Malaysia antara pendidik yang berdedikasi. Namun, di sebalik layanan positif guru terhadap murid, terdapat layanan negatif guru terhadap murid. Apa yang kita dapat lihat di hadapan? Guru hanya suka anak ahli politik dan jutawan? Saya rayu agar cikgu berhenti pukul. Ini adalah di antara contoh-contoh layanan negatif guru yang menunjukkan guru tersebut bersifat pilih kasih. Guru hanya suka anak ahli politik?
dan jutawan? Layanan negatif guru merupakan faktor personaliti boleh mempengaruhi sikap anak didik dan gurulah punca pelajar ponteng. Baiklah, ini merupakan layanan negatif guru terhadap murid. Pertama, sesetengah guru memberi respon yang berbeza dari murid mengikut kelas sosial. Kedua, guru membuat penilaian melalui pemerhatian secara luaran sahaja dan pemakaian dengan mengaitkan kepada taraf sosial ekonomi keluarga murid tersebut. Ketiga, pembentukan kumpulan murid mengikut kelas sosial di dalam bilik darjah. Apa yang kita dapat lihat di hadapan ini, terdapatnya unsur-unsur pilih kasih antara murid. Guru hanya memberi respon kepada murid mengikut kelas sosial, bahkan hanya melihat kepada pemakaian dan mengaitkan dengan sosial ekonomi keluarga terbabit. Bahkan terdapat guru yang hanya membuat pembentukan kumpulan mengikut kelas sosial di dalam bilik darjah. Baiklah, di sebalik unsur layanan negatif guru terhadap murid, perlulah ada cadangan di sebaliknya. Pertama, guru hendaklah mendidik murid dengan hormat dan adil. Ini bermakna seorang guru perlulah mendidik dengan penuh kasih sayang, penuh keadilan, tanpa membezakan di antara kelas sosial rendah dan kelas sosial yang tinggi. Kedua, guru hendaklah mendengar idea dan pandangan murid tanpa membezakan sama ada murid tersebut murid yang pandai ataupun murid yang kurang pandai. Ketiga, sebagai seorang guru, hendaklah cakna akan kemampuan dan keadaan murid. Baiklah, ini merupakan isu ketiga ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah, iaitu berkaitan dengan kaum. Apa yang kamu lihat di hadapan ini adalah menunjukkan penglibatan murid-murid dari kepelbagaian bangsa dan kaum, iaitu adanya murid yang berbangsa Melayu, adanya murid yang berbangsa Cina, adanya murid yang berbangsa India dan adanya murid yang berbangsa lain dalam sesebuah bilik darjah. Namun, mereka melakukan sesuatu aktiviti berkumpulan bersama-sama. Ini yang sebenarnya diharapkan. Namun, di sebalik itu, mengikut dapatan kajian Suresh Kumar and Valley 2017 menunjukkan temu bual secara berstruktur dengan murid berkaitan kaum dan etnik peserta pola interaksi mereka di bilik darjah menunjukkan interaksi sosial dalam kalangan murid pelbagai etnik lebih menjurus kepada kaum yang sama. Bahkan, apabila kerapatan murid bertambah, maka para pelajar menunjukkan interaksi yang lebih kerap, bersifat luas dan bebas. Terdapat sempadan etnik yang tebal antara pelbagai etnik di persekitaran bilik darjah. Di sebalik isu tersebut, guru-guru perlu memainkan peranan yang penting dalam menyatu padukan murid-murid dalam sesatu kelas, iaitu murid ditempatkan dalam kumpulan murid dan pelbagai latar belakang, tidak kiralah mereka ini berbangsa Melayu, berbangsa Cina, berbangsa India ataupun berbangsa lain-lain seperti Kadazan, seperti Iban, seperti orang Ulu, seperti Kelabit, Bidayah dan sebagainya.
Malah, guru-guru juga perlu memupuk interaksi antara murid yang berlainan kaum. Ini penting dalam PDPC bagaimana interaksi nak berlaku sekiranya interaksi antara kaum tidak wujud. Interaksi mengikut PAK 21 adalah penting kerana pembelajaran berpusatkan kepada pelajar. Jadi, murid-murid perlu dituntut untuk berinteraksi antara satu sama lain. Pencapaian akademik merupakan isu yang paling ketara dalam isu ketaksamaan sosial budaya di sekolah. Pencapaian akademik dipengaruhi oleh 4 perkara. Yang pertama, personaliti pelajar, gaya pembelajaran, keagamaan dan persekitaran. Personaliti pelajar adalah berbeza walaupun mereka berada dalam tahap pembelajaran yang sama. Ini disebabkan oleh minat, pemikiran, tidak balas, kecenderungan dan pemahaman mereka. Gaya pembelajaran ialah pendekatan atau cara bagaimana seseorang itu belajar dalam memperolehi pengetahuan. Secara umumnya, terdapat 3 jenis gaya pembelajaran. Yang pertama ialah visual, yang mana orang visual ialah gemar belajar dengan huruf, gambar, teks, benda maujud dan lain-lain lagi. Gaya pembelajaran auditori ialah yang menekankan pendengaran perkataan dan arahan secara lisan. Yang ketiga ialah kinestetik, yang mana gaya pembelajaran ini adalah memerlukan gerakan untuk mengingati informasi ke dalam otak. Murid yang cemerlang telah berjaya menjumpa gaya pembelajaran yang berkesan dengan dirinya, manakala murid yang tidak cemerlang ialah tidak ada gaya pembelajaran yang tidak sesuai dengan dirinya. Faktor persekitaran ialah keadaan sekeliling yang mana dia memberi kesan yang mendalam kepada perkembangan anak-anak dari segi fizikal ataupun mental. Persekitaran rumah dan iklim pembelajaran yang kondusif dan optimum memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran anak-anak, manakala keadaan persekitaran yang kotor, yang sesak, yang semak memberikan ataupun memberi kesan yang negatif terhadap perkembangan mental anak-anak, yang mana ini akan memberikan kesan terhadap pembelajaran mereka di sekolah. Keagamaan. Agama ni berperanan penting dalam mencorak kehidupan pelajar, yang mana individu yang mempunyai pegangan agama yang kuat akan melahirkan sikap ataupun pemikiran yang positif, seterusnya memberikan kecemerlangan kepada dirinya dari segi sikap, tingkah laku ataupun pemikiran. Manakala pegangan agama yang longgar membawa kepada akibat yang buruk seperti masalah sosial, stres dan seterusnya membawa kepada bunuh diri. Bagi mengatasi isu ketaksamaan dari segi akademik ialah guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang menarik minat pelajar. Guru juga perlulah memberi pendekatan yang berbeza setiap kali proses pengajaran berlaku. Ibu bapa juga berperanan penting dalam menyediakan persekitaran yang sesuai dan selesa untuk pembelajaran anak-anak mereka. Dan pelajar itu sendiri berperanan pentinglah dalam menitik beratkan pegangan agama supaya ilmu pengetahuan yang dipelajari dapat diterima dan membawa berkat kepada diri sendiri. Lokaliti sekolah merupakan antara isu ketaksamaan sosio budaya di sekolah yang sangat besar kerana
terdapat perbezaan sekolah terutamanya di bandar dan juga di luar bandar. Okey, sebagaimana yang kita maklum, bandar ni merupakan satu tempat yang mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap. Manakala untuk kategori sekolah pula, sekolah di bandar mempunyai kemudahan bangunan seperti makmal komputer, makmal sains, bilik komputer dan lain-lain lagi. Prasarana sekolah juga lengkap dan baik. Guru yang mengajar pula adalah terdiri daripada guru-guru terlatih dan juga berpengalaman. Manakala dari sudut sumber rujukan pula, rujukan tu tanpa had. Rujukan yang mencukupi dan juga yang pelbagai. Yang mana rujukan ini boleh diperolehi di perpustakaan ataupun secara elektronik yang mana mempunyai rangkaian di bandar mempunyai rangkaian internet yang sangat baik dan sangat laju. Dan mana pelajar-pelajar boleh mengakses bahan-bahan rujukan setiap masa tanpa mengira tempat ataupun tanpa mengira waktu. Okey, luar bandar dan pendalaman ialah kawasan yang sangat jauh daripada bandar yang mana kawasan ini mempunyai kemudahan asas yang terhad. Dan akibat kemudahan asas yang terhad inilah yang menyebabkan pertukaran guru yang kerap dan seterusnya membawa kepada kekurangan guru. Sebagaimana yang kita maklum bahawa di sekolah-sekolah yang berada di kawasan pendalaman ini mempunyai guru yang sedikit ekoran. Kebanyakannya orang menolak untuk mengajar di sekolah pendalaman kerana kemudahan asas yang terhad. Contohnya terpaksa pergi mengajar ke sekolah dengan menaiki rakit di kawasan sungai yang dipenuhi dengan buaya. Keselamatan tu tidak terjamin. Lepas tu tambahan lagi peralatan sekolah yang sangat do'if. Contohnya kelas tak ada papan putih, meja rosak, kerusi pun tak cukup. Murid-murid juga tak ada, tak datang sekolah. Lepas tu tahap pendidikan ibu bapa yang rendah pula. Kebanyakannya ibu bapa yang tinggal di kawasan pendalaman ni, dia tak ada pendidikan yang formal. Yang mana mereka ni lebih mementingkan mencari rezeki ataupun mencari sesuap nasi untuk meneruskan hidup. Mereka tidak mementingkan pendidikan yang mana mereka tahu apa yang dia dah dapat pada masa itu digunakan pada masa itu juga. Mereka tidak sedar bahawa pendidikan ni mampu membawa anak-anak mereka itu lebih jauh. Maksudnya di masa akan datang yang mana pendidikan ni penting untuk jangka masa yang panjang. Okey, cadangan. Kerajaan ni perlulah mewujudkan program transformasi daerah di sekolah-sekolah do'if. Kerajaan juga perlu meningkatkan kualiti guru dengan memberi pelbagai sokongan, bimbingan dan latihan kepada bakal guru. Sekolah pula perlu mengadakan ceramah keibubapaan. Ini penting untuk membuka minda ibu bapa akan kepentingan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa ni memberikan sokongan dan bimbingan kepada anak-anak seperti bertanyakan tentang pelajaran dan prestasi mereka di sekolah. Sekolah dan komuniti masyarakat berperanan meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah yang mana apabila infrastruktur yang lengkap mampu membawa kecemerlangan kepada pelajar. Terdapat banyak isu akibat ketaksamaan pelbagai sosio-budaya di sekolah. Namun isu ini
dapat diatasi melalui usaha dan komitmen berterusan daripada semua pihak, terutamanya pegawai pelaksana, ibu bapa, badan bukan kerajaan, kumpulan masyarakat dan penderma.